Antara yang dibincangkan lagi yang disebut oleh Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, supaya kita dapat hilangkan kesedihan, hilangkan tekanan dalam hidup, iaitu ingatlah apa saja yang berlaku kepada kita yang kita tidak suka, yang menyempitkan dada kita, yang menyusahkan hidup kita, ingat Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man istanna bi sunnati ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraj sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengatur ucapan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama juga kita berterima kasih sama manusia antara kita. Appreciate, kita menghargai setiap di kalangan kita, pasangan kita, keluarga kita, jiran, rakan, staff, majikan atau sesiapa sahaja yang berada dalam lingkungan kita. Dengan hubungan kita dengan Allah, dalam masa yang sama juga kita melakukan hubungan yang baik dengan manusia, maka itulah bukti kita bersyukur dan bukti kita ingin mencari kebahagiaan dalam hidup dunia dan juga akhirat. Yang saya hormati Tuankuasa Masjid Al-Falah, Sahibul Fadilah, Tuan Imam kita Ustaz Zuhairi dan semua pegawai masjid yang lain. Yang saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian. Pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan menyambung perbincangan kita setelah hampir 3 bulan saya tak dapat bersama tuan-tuan sebelum puasa hari itu. Kita nak sambung lagi perbincangan kita dengan perbincangan motivasi supaya kita dapat menghilangkan tekanan dalam hidup, supaya kita tidak bersedih, supaya kita dapat move on, dapat meneruskan kehidupan kita. Menerusi kitab La Tahzan, Don't Be Sad, jangan bersedih. Dr. Ain Abdullah Al-Qarni bagi macam-macam pedoman kepada kita yang sama-sama untuk renungan saya dan kepada kita semua. Dalam kuliah yang terakhir saya yang lepas, iaitu di antara cara untuk kita mengelakkan kesedihan, hilangkan tekanan, iaitu sesekali kita kena ada me time, iaitu beruzlah. Kita mengasingkan diri kita, kita tinggalkan semua lingkungan yang ada. Sekali-sekala, bukan berterusan. Ya, sekali-sekala kita perlu duduk dalam Al-Kahfi. Duduk dalam gua kita sendiri. Bukan semestinya kena pergi ke gua, tapi kita perlu duduk, kita perlu create gua kita sendiri supaya kita boleh asingkan daripada orang lain, biar kita dengan Allah semata-mata.
Itu yang kita bincang sesi yang lepas. Tambah pula dalam keadaan dunia semasa hari ni tuan-tuan, hidup kita serabut dengan social media, dengan macam-macam berita-berita yang tidak pasti, yang kita disebutkan dengan macam-macam benda, dan akhirnya kadang-kadang kita termakan dengan semua perkara ini, menjadikan kita stres dalam hidup. Kita baca statement orang ni, baca berita ni, baca itu ini, walaupun tak kena atas batang hidung kita pun kita boleh stres. Apatah lagi yang kena atas kita. Maka sebab itu lapangkanlah dada kita semua dengan beruzlah, iaitu kita mengasingkan diri. Tujuan pengasingan itu bukan untuk semakin lalai, tapi untuk semakin kita taat, semakin kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, untuk hari ini insya-Allah antara yang dibincangkan lagi yang disebut oleh Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, supaya kita dapat hilangkan kesedihan, hilangkan tekanan dalam hidup, iaitu ingatlah apa saja yang berlaku kepada kita yang kita tidak suka, yang menyempitkan dada kita, yang menyusahkan hidup kita, ingat Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Dalam hadis Nabi SAW, man akhazta habibataihi fasabara awwatuhu minhumal jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang aku butakan kedua matanya. Dalam satu hadis kursi, Allah berfirman menerusi kata-kata Nabi SAW, barang siapa yang aku butakan kedua matanya lalu dia bersabar, nescaya aku akan gantikan dia dengan syurga. Tuan-tuan, orang yang lahir buta mungkin tertekan, tetapi dia taklah tertekan sebagaimana orang yang lahir celik tiba-tiba jadi buta, tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin ada pengalaman kenal siapa-siapa yang dia dulu nampak, sekarang dah tak nampak. Tak nampak terus. Mungkin sebab diabetik, mungkin sebab glaukoma, memang buta terus. Mungkin bila buat laser tiba-tiba rosak mata, sarafnya jadi rosak. Hidup tertekan, tuan-tuan. Ada yang nak bunuh diri, tak boleh terima kenyataan. Mula-mula kepala jadi pening, gelap gelita, cahaya tak boleh nak masuk. Jadi menyebabkan bila kita baca hadis tertekanlah, tuan-tuan. Tapi bila adanya renungan hadis begini, ingat Allah akan ganti yang lebih baik. Orang yang buta, apa gantinya lebih baik? Dia akan celik di akhirat. Dia akan celik mata hatinya. Kenapa mata hatinya jadi celik? Dia boleh nampak apa yang orang tak nampak. Sebab Allah tutup matanya daripada maksiat, daripada melihat benda dosa. Sebab orang yang buta mata ni, tuan-tuan, biasanya hatinya celik. Kenapa cahaya tidak masuk ke dalam hati kita, tuan-tuan? Kerana mata kita melihat dosa banyak. Melihat dosa ni, tuan-tuan, bukan sekadar melihat orang berbogel. Melihat dosa ni bukan sekadar melihat benda-benda yang menggairahkan. Sehingga ulama-ulama tasawuf menyebut, melihat pembunuhan pun boleh menyebabkan mata ni hilang cahayanya. Kita kena tengok movie, action movie yang perang sana sini, teori konspirasi, memang seronok tengok. Perang sana, perang sini, tengok senjata-senjata, siapa boleh menang, siapa kalah, syok tengok action movie. Tapi rupanya ulama tasawuf bincang dengan melihat pertumpahan darah walaupun lakonan, apatah lagi kalau melihat betul-betul, itu boleh merosakkan mata. Menyebabkan cahaya tak masuk dalam mata. Apatah lagi melihat dosa, melihat maksiat, melihat keburukan, melihat najis juga antara sebab cahaya tak masuk melalui mata. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka antara kebaikan orang yang dibutakan mata ini adalah dia tak akan tengok benda-benda yang dosa ini, maka menjadikan bila maksiat tidak masuk dalam hatinya, maka hatinya akan jadi cerah. Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya Imam Waqi', wahai guruku, aku kebelakangan ini su'il hifzi. Aku rasa lemah betul hafalan. Nak baca apa-apa tak ada mood, nak menghafal hilang, susah. Apa kata Imam Waqi'? Fa arsyadani antarkil ma'asi li'anna ilmu nurun wan nurun la yuhda lil 'asi. Kata Imam Syafi'i, bila dia mengadu kepada gurunya Imam Waqi' tentang buruknya hafalan, ilmu susah nak masuk, maka Imam Waqi' pesan kepada dia supaya tinggalkan maksiat. Fa arsyadani antarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Sebab al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Wa nurun la yuhda lil 'asi, dan cahaya tak akan masuk
ke dalam hati, ke dalam dada, ke dalam jiwa orang-orang yang penuh dengan dosa. Maka tuan-tuan dan rahmati Allah, di antara punca berlakunya maksiat adalah melalui mata. Mata ni punca yang terbesar. Sebab tu kalau tuan-tuan ingat perbincangan yang lepas, dalam perbincangan kita tentang uzlah, kenapa adanya elemen asingkan diri? Supaya mata tak banyak tengok dunia. Asingkan diri, handphone, tinggalkan mungkin sehari berapa jam, limitkan masa, kurangkan lagi masa. Kalau perlu 2-3 hari, tinggal tu handphone, cuba try tengok. Maknanya, pandangan mata ni sangat memberi kesan yang sangat besar tuan-tuan dalam hidup kita. Maka sebab itu, orang yang tertekan, sebagai contoh, hilang pandangan, buta matanya, maka digembirakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia bersabar dengan buta mata, walaupun dia stres, walaupun dia bersedih, nescaya Allah akan ganti dengan syurga. Kenapa dia dapat syurga? Sebab dosa dah tak banyak masuk melalui mata. Sebab itulah punca maksiat atau dosa banyak melalui mata. Kita terangsang tuan-tuan kerana mata. Dengan suara saja belum tentu lagi. Dengar suara halus, suara orang perempuan, tapi hati mungkin akan tolak, entah tak cantik dia ni, entah buruk punya suara je sedap. Tapi kan ada mata yang boleh tengok tuan-tuan. Kadang tanpa suara kita boleh tertipu, walaupun suaranya rupanya suara laki. Tengok, bukan main cantik tubuh badannya, rupanya dia laki, maknya rupanya. Kita tertipu walaupun tak tengok suara. Maka mata sangat bahaya tuan-tuan. Maka orang yang dibutakan mata dapat syurga, kenapa? Maksiat dan dosa tak masuk dalam dirinya. Maka sebab tu, adik saya sendiri tuan-tuan, adik saya memang dia sekarang ni umurnya, saya ingat dalam 30 lebih lah umur dia. Dia tu daripada kecil lagi memang ada diabetik keturunan. Daripada mak, arwah mak pun dah meninggal lebih 10 tahun. Dan dia ni memang lahir memang ada diabetik. Dan dia memang kena insulin daripada kecil. Dan kebetulan dia memang tak jaga sangat bawa insulin ni, akhirnya diabetik dia makin, walaupun dia jaga makan semua, tapi rupanya diabetik dia ada. Lama kelamaan mata sebelah dia mula start tak ada. Buatlah treatment hospital, laser, buatlah rawatan alternatif. Stres lah bila mata sebelah tak ada. Ditakdirkan tahun lepas, disebabkan diabetik tadi, dia kena pula jantung. Alhamdulillah, buat coronary bypass. Bila buat bypass, alhamdulillah jantung dah okey, tapi rupanya saraf tu ganggu pula mata yang sebelah lagi, dan sekarang ni dah buta dua-dua. Umur baru 30 lebih. Ada anak 2 orang. Kebetulan buta tu pula masa time PKP baru ni. Stres tuan-tuan, hidup dia stres. Bila dengar dia punya sharing tu, kita rasa tak sanggup nak dengar, sampai rasa nak bunuh diri pun ada. Dia duduk rumah pula, rumah tingkat tinggi dekat Putrajaya sana, rumah stay apartment macam tu. Tertekan hidup. Tapi lama kelamaan alhamdulillah, berkat doa semua juga dan berkat kekuatan diri dia sendiri, alhamdulillah hari ni dia boleh survive. Hidup dia pun seronok je. Kita dengar apa-apa dia pasal dia tu, dia sentiasa happy, seronok je walaupun dia tak nampak apa-apa. Itu mungkin Tuhan nak jaga dia. Sebab dia daripada kecil dia pernah menghafal Quran. Mungkin Tuhan nak jaga dia daripada dia terus rosak, maka Tuhan terus bagi dia tak nampak. Rupanya dengan dia tak nampak tu, dengan adik-beradik pun dia jadi baik. Sebab dia tak nampak dah silap orang. Dia asyik nampak benda yang elok saja dalam hidup ni. Maka hatinya makin bersih, makin bersih. Kita pun jadi seronok untuk bersama dengan dia, walaupun jangan jumpa duduk Putrajaya aja. Saya Kota Damansara. Tapi nak bagi tahu rupanya di sebalik tekanan itu Allah nak ganti yang lebih baik. Dan saya yakin dia dah dapat macam-macam benda yang lebih baik sebelum dia ada mata dulu. Sekarang ni Allah dah ambil balik dua-dua mata dia. Dalam hadis yang lain, Nabi pernah kata, man salabatu safiyahu min ahli dunya summa ihtasaba awwatuhu minal jannah. Siapa saja orang di atas dunia ni yang kekasihnya aku cabut nyawanya, orang-orang yang dia sayang Tuhan ambil orang tu. Anak mati, mak orang yang dia sayang mati. Mana siapa-siapa yang kita sayang orang, tiba-tiba Tuhan ambil orang yang kita sayang. Kemudian dengan cubaan yang aku beri kepada dia, dia bersabar, dia redha dan dia harap balasan, dia harap pahala daripada Allah. Kata Allah dalam hadis kursi, nescaya aku akan ganti dengan syurga. Awwatuhu minhumal jannah, hadis yang pertama. Hadis yang kedua, awwatuhu minal jannah. Maknanya benda-benda yang kita tak suka dalam hidup, benda-benda yang tak elok ni, ingat, sabar, redha
dapat ganti. Apa gantinya? Syurga yang lebih besar lagi daripada apa segala yang ada dekat dunia ni. Ini hadis kursi, tuan-tuan. Ini ayat-ayat motivasi. Betul, bagi kita yang tengah tak ada apa-apa masalah, bila kita dengar benda ni, biasa je lah. Tapi bagi orang yang tengah ada masalah, memang dia tengah kehilangan, inilah ayat-ayat yang nak bagi dia motivasi. Supaya dia boleh teruskan kehidupan. Ingat, bila Tuhan ambil, ingat Tuhan nak ganti yang lebih baik. Bagi orang yang terkena, dia kena cepat-cepat untuk kembali kepada ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang mengingatkan dia tentang perkara-perkara macam ni. Tapi syaratnya memang gitulah, bila hilang sesuatu maka kena sabar. Kena sabar. Tuan-tuan kalau dengar Usrah Nurani petang semalam di Radio Ikim. Usrah Nurani, Radio Ikim, Ustaz Zul Ramli, ahli panel jemputan semalam, iaitu Ustaz Raja. Ustaz Raja. Kami sama-sama di Mekah masa bulan Ramadan hari itu, tuan-tuan. Saya berada di Mekah masa tu sebelum Ramadan sampailah raya. Dia pun ada dekat sana, kami sama-sama buat macam-macam urusan jemaah dan sebagainya dekat Mekah. Buka puasa sekali, kami sewa apartmen, duduk kat apartmen, tak duduk hotel lah. Duduk hotel sampai berbulan-bulan, tuan, mana nak mencari duitnya. Dan kami sewa apartmen murah, jauh sikit daripada Masjidil Haram. Sama-sama, susah, senang sama-sama Ustaz Raja ni. Saya kebetulan memang plan nak habiskan 10 akhir Ramadan, nak habiskan Ramadan sebulan dekat Mekah, raya baru balik. Jenuh kita duk ajak dia sekali, kita stay je lah. Dah 2 tahun kita tak dapat masuk Mekah ni. Kita stay je lah sampai raya, ataupun koman-koman pun 2 hari raya ataupun malam raya balik lah. Rupanya dia kata tak apalah, tahun depan lah dia nak balik juga. Pertengahan Ramadan dia balik. Lebih kurang 15 Ramadan macam tu dia balik. Kalau ikut plan cantiknya, kerja pun tengah banyak ni. Busy, jemaah pun tengah banyak, tapi dia nak balik juga. Okey, dia balik. Dia balik, tuan-tuan, lama tak jumpa family, lama tak jumpa anak. Dia ada 6 orang anak. Okay, jadi dia, lama tak jumpa, bawa keluar berjalan apa semua itu ini. Ditakdirkan, tuan-tuan, lagi seminggu, lagi tak silap saya seminggu atau 9 hari nak raya. Anak dia yang paling kecil, umur setahun lebih, tengah seronok berjalan, baru dapat kaki, tengah je lah, makna tengah aktif ni. Kita kalau letih-letih kerja ke apa, tuan-tuan, balik tengok anak kecil ni, kita hilang semua letih, hilang stres semua. Tuhan bagi anak-anak kecil macam ni bagi hilang stres, tuan-tuan. Macam mana kita ada problem pun, Tuhan bagi anak antaranya untuk legakan hati kita. Tak apa pula kalau anak tu tak sakit, tak apa, sihat lah. Tuan-tuan sekalian, dia takdirkan rupanya, dia sebalik kegembiraan yang Tuhan bagi dekat dia, rupanya Tuhan nak ambil anak dia yang paling kecil umur setahun lebih tu. Mati macam mana, tuan? Mati dalam kolam fiber. Dekat depan rumah dia ada kolam fiber yang warna hitam, buat takung air tu. Letaklah ikan sikit, air pun taklah dalam mana pun. Anak tu tak pernah langsung pergi situ, ditakdirkan hari tu dia pergi situ, tuan. Boleh mati anak dalam seminggu nak raya, kelengkapan raya apa semua dah ada, tuan-tuan. Tuan-tuan semua, saya ingat mungkin kita semua ada pengalaman, orang-orang yang kita sayang pergi dalam hidup kita. Allah kata, setiap apa benda yang aku bagi cubaan-cubaan ini, kalau dia boleh sabar, menangis-menangislah, sedih-sedihlah, macam mana sekalipun. Tertekan-tertekanlah, benda tu normal sebagai manusia. Kalau tak ada perasaan, nangis, sedih, tertekan, itu bukan manusia lah. Hati tak ada perasaan, langsung kering, dia berlaku apa-apa pun tak ada. Marah pun tidak, sedih pun tidak, gembira pun tidak, itu bukan manusia, tuan-tuan. Itu robot barangkali. Sedih, tapi kalau dia boleh sabar di sebalik kesedihan dan dia mengharap ganti, dan saja Allah akan ganti. Maka keuntungan orang-orang macam ni, ya Allah ambil nyawa anak daripada kecil yang tak ada dosa, dan tuan-tuan, keuntungannya apa? Anak ni akan tarik mak ayah dia dekat syurga nanti. Kalau mak ayah ada problem hari akhirat, anak-anak kecil ni lah akan jadi syafaat kepada mak ayah. Syarat mak ayah tu kena redha atas pemergian anak tu tadi. Allah nak jaga anak itu daripada jadi rosak mungkin, maka Allah ambil nyawa dia daripada kecil. Allah nak jaga seorang manusia itu daripada disebabkan matanya menyebabkan dia jadi rosak, maka Allah cabut matanya. Ada orang ni mungkin disebabkan kekayaan menjadikan dia lupa, jadi leka, jadi sombong, maka kadang-kadang Allah tarik kekayaan dia. Ataupun dia tak kaya, dia biasa-biasa je, tak kaya-kaya, Allah sengaja tak nak bagi kaya. Allah lebih tahu setiap apa yang terbaik untuk hamba-Nya, maka kita sebagai manusia kena redha dalam hidup kita. Tambah pula
kalau kita diberi perkara yang menekan hidup kita, kita pernah dapat, ditakdirkan kita kehilangan. Rupanya kehilangan itu memang kerana Allah nak memberi ganti dalam hidup kita. Cerita pasal anak ataupun orang-orang yang kita sayang ni, kalau Tuhan ambil balik dan kita redha, tuan-tuan, disebut dalam pelbagai buku-buku fadilat tentang kelebihan syurga, tuan-tuan. Barang siapa yang kehilangan anaknya tetapi dia bersabar, maka di alam akhirat nanti akan dibangunkan untuknya, disebut istilahnya Baitul Hamd. Baitul Hamd maksudnya istana pujaan, istana pujian. Mana mahligai bagi orang-orang yang sabar di atas segala musibah yang Allah berikan kepada dia. Anak hilang, dia sabar, maka kerana kesabaran dalam hidup itu, maka dia akan dapat mahligai-mahligai yang macam tu. Tuan-tuan juga ingat dalam surah Ali Imran, bila cerita pasal syurga, tuan-tuan, mungkin saya pernah sebut juga dalam kuliah kita yang lepas, Zujina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dalam dunia ni ada macam-macam benda yang indah. Allah sengaja buat yang indah-indah untuk kita nikmati, untuk kita cenderung, untuk kita suka. Tapi Allah ingatkan kita dalam banyak-banyak benda yang hebat dalam dunia yang kita suka ni, Allah ingatkan kita ingat syurga lagi hebat daripada ni. Kalau kamu rasa dunia ni dah hebat, ingat tempat kembali syurga itu lagi hebat daripada semua ni. Maka Allah pun sebut dalam ayat seterusnya dalam surah Ali Imran, tak silap saya ayat 16. Allah bagi tahu syurga macam ni, siapa yang dapat. Dalam ayat yang ke-16, 17, di antara orang yang dapat syurga-syurga yang hebat ini, antaranya as-sabirin, as-sadiqin, al-qanitin, al-munfikin, al-mustaghfirina bil ashar. Ada 5 golongan orang yang boleh dapat syurga yang mengatasi segala nikmat dunia yang dia rasa ni hebatnya dunia ni. Antara orang yang dapat syurga, tuan-tuan, bukan sebab amal je banyak, tapi antaranya adalah kerana ujian-ujian kesabaran yang Allah beri dekat dia dalam dunia ini, maka dia boleh dapat syurga. Ini disebut dalam ayat 17 surah Ali Imran. As-sabirin, sabar dalam hidup. Dan saya pernah sebut dulu, sabar ni macam jenis satu sabar dalam ketaatan. Kita buat baik dan kita konsisten, kita bersabar dengan kebaikan-kebaikan ni. Kalau kita tak sabar, kita akan berhenti, tuan-tuan, daripada buat baik. Boring dengan ceramah, boring baca Quran, boring mata pun dah start tak nampak, mengantuk, nak buat amal soleh, tak larat dah. Kalau kita tak bersabar dengan semua benda ketaatan ni, kita akan tinggal. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Maksiat depan mata banyak, kalau tak sabar, kita akan buat, tuan-tuan. Jadi bila sabar, kita tahan diri kita daripada buat peluang-peluang maksiat yang ada depan mata. Dan antara lain sabar apa dia? Sabar ketika dia beri ujian-ujian atau musibah-musibah atau perkara yang menekan dalam hidup, maka dia akan sabar. Dia akan bertabah dan bertahan. Maka kerana sabarnya macam-macam jenis dalam hidup ni lah menjadikan orang tu boleh masuk syurga. Walaupun mungkin amalannya tak banyak, walaupun mungkin sedekahnya tak banyak, tapi punya ujian kesabarannya banyak, maka dia menjadi orang yang bersabar dalam pelbagai jenis kesabaran dalam hidup, dia akan dapat syurga. Dan ini juga yang disebut, yang dibincangkan dalam motivasi yang ke-15. Allah akan menggantikan yang lebih baik, iaitu orang yang bersabar dengan musibah, dia akan dapat syurga. Maka anda tidak perlu bersedih dengan musibah yang menimpa anda, sebab yang menentukan semua itu Allah. Dia yang memiliki syurga, dia memiliki balasan, dia yang memiliki pengganti dan ganjaran yang besar. Para waliullah atau orang-orang soleh yang terdahulu, apabila mereka ditimpa musibah, ujian dan cobaan, maka bagi para wali, bagi orang-orang soleh, setiap ujian dan cabaran itulah sebenarnya yang akan menggembirakan mereka. Kerana apa? Kerana ayat-ayat Al-Quran banyak memberi motivasi, kegembiraan bagi orang yang diberikan ujian. Antaranya dalam surah Ar-Ra'd ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kalian kerana kalian telah bersabar dalam mentaati Allah dan menerima cubaan daripada Allah, maka syurgalah sebaik-baik tempat kesudahan. Tuan-tuan, mungkin ada pasangan yang menyebabkan kita jadi tak sabar dengan dia. Kita mungkin ada jiran yang mungkin kita rasa tak sabar dengan dia.
Semua benda-benda macam ni menyebabkan kita tertekan, tuan-tuan. Tapi ingat, Allah akan ganti tekanan-tekanan ini dengan lebih baik. Apa dia? Fa ni'ma uqbadar. Gantinya apa? Gantinya adalah syurga. Sabar dengan jiran, sabar dengan kucing jiran, tak payah bergaduh lah dengan dia sebab kucingnya pasal. Sabar dengan orang yang parking kereta suka hati, sabar dengan pemandu kat jalan raya buat hal membahayakan kita, boleh nak bergaduh, tapi tak naklah aku bergaduh, baik aku sabar je. Dalam hidup ni tuan-tuan, dengan sebab sabar yang banyak ini, salamun alaikum bima sabartum. Sama ada sabar dalam ujian, sama ada sabar dalam ketaatan, sabar dalam buat maksiat, semua jenis-jenis kesabaran ini, fa ni'ma uqbadar. Return dia apa dia? Returnnya adalah syurga. Dan kita juga selalu diingatkan dengan orang yang bersabar bila mana timpa musibah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang apabila mereka diberikan musibah, benda-benda yang menimpa ke atas dia yang dia tak suka ni, orang-orang yang kena musibah ni, di antara kriteria orang yang bersabar dengan musibah, dia akan cakap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni kepunyaan Allah, dan apa yang Allah punya ni, Allah nak ambil balik, kita kena serah balik pada Allah. Saya ingat lagi statement Ustaz Raja yang baru hilang anak bulan Ramadan hari tu. Kalau ikut cerita dia tuan-tuan ni, saya pun dengar cerita dia tu, detail jugalah cerita dia tu. Kalau kita betul-betul mengalami, kita pun ada anak kecil, kebetulan saya pun ada anak kecil. Anak saya yang paling kecil umur setahun lebih juga. Kebetulan isterinya baru lepas menyusu, jadi tinggalkan sekejap, dia ingat anak dia yang kecil ni naik atas pergi main dengan adik abang-abang dia, dengan kakak dia kat atas. Jadi isteri ni buat kerja lain, yang si suami ustaz ni tengah nak siap-siap sembahyang Zuhur. Tiba-tiba isteri ni baru perasan dekat 15 minit, 20 minit tak dengar suara budak ni. Maka dia pun pergi naik atas cari, tanya dekat abang-abang, kakak-kakak ni, tak ada. Adik mana ada dengan dia orang? Dah menggelabah semua cari. Cari kat jalan raya, cari kat jiran, cari dekat longkang pun semua. Tak terperasan yang satu tempat je yang tak cari ni. Sebab memang tak expect pun air pun sedikit je kawasan tu. Sampai tiba-tiba anak dia yang umur 5 tahun bagi tahu abah, dah jumpa dah adik. Yang abah ni bila dah dekat 20 minit cari, jumpa adik pula dalam air, memang abah dah rasa dah memang nak pergi, memang dah pergi dah anak ni. Sampai-sampai tengok pula memang anak tu terapung dah, umur setahun lebih terapung, memang faham lah. Biasa kalau terapung ni, kalau terkapal-kapal tu insya-Allah sempat lagi. Dah terapung tuan-tuan, kira tak ada lah. Jadi dia ni peluk terus. Dia tak beritahu isteri je anak mati. Dia peluk dulu. Jadi saya rasa dia motivasi besar jugalah, saya rasa. Bila kita dengar cerita dia tu, luar biasa. Bawa pergi hospital dulu, dia tak bagi tahu anak dia dah mati. Dia tak bagi tahu. Anak isteri dia pun macam hampir-hampir lega jugalah bila suami ni kata macam tu. Rupanya anak dah mati dah. Sampai hospital baru dia bagi tahu dekat isteri dia. Sebab dia tak nak isteri dia nampak yang anak tu terapung dekat dalam air tu. Dia seorang je yang nampak. Dia bagi tahu apa, anak ni Tuhan bagi kita pinjam. Saya ingat lagi statement dia, anak ni Tuhan bagi kita pinjam, Tuhan nak ambil balik, dan Tuhan tinggalkan ada 5 lagi anak kita yang kita kena jaga betul-betul ni. Jangan kerana seorang ni, akhirnya yang seorang yang Tuhan ambil ni, akhirnya kita abaikan yang 5 yang Tuhan bagi, yang Tuhan masih bagi ni. Ni orang sabar bila beri ujian tuan-tuan. Dia tak ada nak salahkan isteri, tak ada nak salahkan anak yang lain-lain, tak ada nak salahkan abang ipar yang pergi letak fiber, kolam fiber yang letak ikan dekat depan rumah tu. Tak ada nak salah orang dah. Orang yang sabar dengan musibah, dia akan kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Allah yang bagi pinjam, Allah nak ambil balik. Ini benda tuan-tuan. Kita kalau kereta kena langgar dengan orang, memang kita stres. Tapi bila ingat perkataan ini kereta Tuhan bagi pinjam, walaupun aku bayar benda ni dengan bank, tapi ini semua pinjaman saja. Kebetulan bank kereta pun tak habis bayar lagi pinjaman, contoh. Kenapa nak stres lebih-lebih, nak bergaduh lebih-lebih? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang kita miliki, yang kita ada sekarang, yang kita rasa semua ni membahagiakan kita, sekali Allah nak ambil balik tuan, allow Allah ambil. Ini sifat orang beriman. Dia akan benarkan Allah ambil balik. Sebab ini adalah perkara yang ada bagi orang yang beriman sahaja.
Muslimin yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan, Allah kata orang-orang yang dia redha, yang dia sabar dengan musibah, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Apa reward dia, apa ganjaran, apa gantinya? Mereka akan dapat salawatun min rabbihim wa rahmah. Selawat ni tuan-tuan, biasanya Allah dengan malaikat selawat kat Nabi je. Okey, tapi satu penghormatan Allah bagi selawat ni bukan kepada Nabi, kepada siapa? Orang yang diberi musibah dan dia sabar pada datang musibah. Bukanlah kita nak minta, ya Allah bagilah aku musibah hari-hari supaya aku dapat selawat daripadamu, ya Allah. Tak, kita takut kita tak tertanggung dengan musibah nanti. Jangan berani-berani nak minta musibah. Tapi sekali Allah bagi musibah dekat kita, tapi kalau kita sabar, kita redha, kita tak cepat melatah, tak bergaduh, redha, tenang-tenang dulu, maka tak pasal-pasal kita bukan Nabi, kita boleh dapat penghormatan selawat daripada Allah. Maksud selawat tu apa tuan-tuan? Dapat kebaikan, dapat keberkatan, dapat nikmat, dapat ganti daripada Allah. Dan Allah kata bahawa rahmah bukan sekadar dapat selawat, dapat rahmat. Rahmat ni maksudnya kasih sayang. Bila Allah dah kasih, bila Allah kesian dekat kita, tuan-tuan, Allah akan bagilah balik. Saya suka guna perkataan rahmat ni. Biasanya kita katakan ini rahmat daripada Allah. Apa maksud rahmat? Biasanya kita baca Bismillahirrahman. Rahman tu kita bagi istilah apa? Maha pengasih. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Kalau tuan-tuan baca kitab-kitab yang detail cerita pasal Ar-Rahman, maksud sifat pemurah ni maksudnya adalah dia tak boleh tengok orang susah. Jangankan Allah, kita jadi manusia tuan-tuan, kalau kita ni orang yang pemurah, kita tak boleh tengok orang susah, kita tak pantang nampak peluang buat baik. Ini sifat orang pemurah. Dia akan ada sifat begitu. Dia kerjanya nak tolong, nak bagi je kerjanya. Tambah pula kalau orang susah, lagilah dia kesian. Orang tak susah pun dia tolong, apatah lagi orang susah. Maka Ar-Rahman, sifat pengasih ini maksudnya dia kasihan. Kalau Allah kasihan kepada orang yang sedang diberi musibah, dia tak melatah, dia bersabar, dia tak salahkan Tuhan, dia tak salahkan makhluk Tuhan juga, maka Tuhan seronok tengok dia, maka Tuhan akan start kasihan kepada dia. Bila kasihan, Tuhan akan tolong dia balik. Itu tujuan Allah memberi musibah kepada manusia, nak tengok, reflect dia, macam mana dia punya tindak balas. Kalau tindak balasnya selari dengan apa yang Tuhan nak, iaitu sabar dan redha, maka dia lulus ujian itu, maka Tuhan akan bagi reward dia. Yang kita takkan tahulah reward tu apa, dan Tuhan yang lebih tahu. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk hidayah daripada Allah. Muslimin yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam surah Al-Hadid ayat 13 juga pernah disebut tentang kenikmatan orang-orang yang diberi musibah. Yang dinyatakan dalam kitab, la tahzan wahai orang yang tertimpa musibah, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang hilang dari kalian. Sebenarnya Tuhan bukan ambil, Tuhan hanya reserve, Tuhan simpan balik je. Tuhan simpan, modify dan nak bagi balik yang lebih baik daripada apa yang Tuhan ambil itu sebenarnya. Faduriba bainahu bisuril lahu babun batinuhu fihi rahmatu wa zahiruh min qibalihil azab. Bagi orang-orang yang diberi musibah dan dia mendapat kemanisan musibah, maka didirikan di antara mereka, orang-orang mukmin dan orang-orang munafik, dinding yang mempunyai pintu, yang di sebelahnya ada rahmat iaitu syurga, dan di sebelah satu lagi adanya neraka. Maknanya orang-orang yang bersabar, bertabah dengan musibah, dia akan dapat masuk ke dalam dinding yang penuh dengan rahmat yang membataskan dia daripada neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, antara motivasi yang lain, saya cuba lajulah, saya tak baca semua sekali. Di antara motivasi lain untuk kita menghilang ketekanan dalam hidup adalah kita kembali kepada iman. Iman adalah kehidupan yang sebenar. Maka macam mana pun orang yang kena masalah ni, dia kena kembali balik kepada agama dia. Dia tak boleh kembali kepada cara dunia, cara sekular, cara liberal. Tak boleh. Dia mesti, kaedahnya mesti kembali kepada iman. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah sebut dalam surah Taha ayat 124, dan barang siapa yang berpaling daripada mengingati aku, tengah ada masalah pun tak ingat Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya kehidupannya
dia akan menjadi kehidupan yang sangat sempit. Dahlah sempit, tertekan, tak cari Tuhan, pergi cari ketum, pergi cari Facebook, mengadu kat Facebook, meroyan dekat sana. Hidupnya akan lagi sempit, tuan-tuan. Sebab apa? Orang akan kutuk pula dia. Akan duk bergaduh suami isteri. Kadang-kadang tengah stres ni, bergaduh suami isteri. Yang suami duk cerita keburukan isteri kat Facebook, yang isteri pun duk cerita keburukan suami. Akhirnya dapat apa? Orang kutuk kepada orang-orang yang membuka aib pasangan. Tapi kalau dia buka aib pasangannya depan Allah, dia cerita satu-satu, dia mengadu dengan Allah, ya Allah, suami aku begini, begini, begini. Tengah sempit hidup ni, bila kembali kepada Allah, Allah yang akan melapangkan dada dia. Kadang-kadang Tuhan tak bagi apa-apa lagi jawapan pun, tapi dengan dia mengadu dengan Allah, itu pun dah dapat kelegaan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita mengadu dengan manusia, tuan-tuan, manusia tak jawab apa-apa pun. Allah kalau tak jawab dengan kita, tuan-tuan, Allah dah bagi kelapangan dalam hidup. Caranya kena ingat saja pada Allah. Maka sebab itu kadang-kadang ada orang, bila mana dia ada elemen iman dalam hati dia, tuan-tuan, sekali-sekala bila dia kena ujian, dia akan rasa seronok dan manis dengan amal dia. Time dia tak ada ujian, dia semayang biasa, tuan-tuan. Semayang biasa, dia pun tak perasan 4 rakaat dah habis. Zikir pun dia tak perasan zikir. Tahu-tahu dah habis zikir. Doa pun biasa-biasa je. Tapi bila sekali Tuhan bagi dia ujian, tak kira lah orang meninggal ke, anak meninggal ke, harta hilang ke, rumah terbakar ke, bergaduh suami isteri ke, masa tu dia dapat kemanisan dalam amal. Sebab apa? Dia betul-betul tengah, imannya tengah diuji. Bila iman tengah diuji, iman akan berada pada tempat yang tinggi, dan bila dia beribadat, dia akan dapat kemanisan. Dia punya zikir tu, bila dia sebut subhanallah, alhamdulillah, menitik air mata. Selama ni berzikir biasa je. Dia punya semayang 2 rakaat biasanya 2-3 minit. Tapi bila time kena ujian, semayang dekat 10 minit 2 rakaat tu. Suratul Fatihah yang selama ni dia boleh baca tanpa fikir makna. Tapi bila kena musibah ujian sebiji-sebiji, dia boleh menghayati perkataan yang dia baca Suratul Fatihah. Ini kemanisan. Iman dia dapat sebab apa? Sebab ujian yang Allah beri. Allah sedang meninggikan iman. Sebab tu Nabi pernah sebut dalam hadis, barang siapa yang tidak diuji oleh Allah, maka imannya sedang berada pada tahap yang paling rendah. Maka sebab itu para Nabi, orang soleh, orang-orang yang paling dekat dengan Allah, ujian mereka lagi hebat. Okey? Sebab apa? Sebab iman mereka hebat. Mereka diberi musibah lebih hebat bukan sebab Tuhan murka dengan mereka, Tuhan bagi bala, bukan. Bukan sebab mereka ada dosa, maka Tuhan bagi musibah untuk kafarah dosa, bukan. Untuk nak hapus dosa, mereka tak ada dosa, para Nabi, tuan. Atau orang soleh, atau orang wali-wali yang mereka ni dah tak ada dah buat dosa. Dosa zaman-zaman dulu je, dah sekarang ni semua jadi baik saja. Tiba-tiba kena pula musibah yang lagi hebat. Apa tujuan musibah itu? Disebut sebagai ibtila. Musibah yang Tuhan bagi untuk ibtila. Ibtila maksudnya ujian keimanan untuk meninggikan darjat dan untuk menggandakan pahala. Dan ibtila ini hanya diberikan kepada orang soleh, orang yang dah tinggal maksiat, orang yang sibuk dengan amal soleh, para nabi, para wali. Walaupun dia bukan nabi, dia bukan wali, dia orang soleh yang dah tinggal maksiat. Hidupnya penuh dengan amal-amal kebaikan, tapi dia beri ujian-ujian yang banyak dalam hidup. Anaknya tiba-tiba jadi terlibatkan gejala sosial. Ujian lah tu. Dia dah elok dah, mak bapak dah elok dah. Anak pula ujian dia. Ujian harta, ujian penyakit, satu-satu datang. Dulu zaman dia happy go lucky, zaman dia clubbing, zaman apa, tak ada pula ujian ni. Zaman rasuah, zaman apa, elok je. Tapi bila time dah start jadi orang masjid, satu-satu datang. Muslimin yang dirahmati Allah, rupanya itulah ujian keimanan yang disebut sebagai ibtila, dan kerana bila datangnya ujian itulah yang akan memberikan kemanisan ketika seorang tu beribadat. Baca Quran jadi seronok. Sebab apa? Sebab tengah sedih, tuan. Bila tengah sedih ni, ingat Tuhan, dia feeling ni lain macam. Nak bangun malam malas, bila kena ujian rajin bangun malam. Sebab tidur pun tak lena. Sebab tengah kena uji. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bukanlah kita nak minta ujian, tuan-tuan, takut kita tak tertanggung. Tapi at least bila kita baca ayat-ayat macam ni, kita enjoy lah dengan ujian-ujian yang dah kena tu. Kita tak minta, tapi kalau kena, kita nikmatilah ujian itu dengan amal-amal. Kita rasa seronok dalam beramal. Solat jadi khusyuk, bacaan Quran jadi seronok. Nak bersedekah pun jadi, selama ni berkira-kira bak duit, tapi tengah kena ujian, bagilah.
dengan harapan supaya boleh hilang masalah. Jadi dia jadi seronok nak buat amal. Itu maksud kemanisan. Dan kemanisan itu akan datang dengan keimanan. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bila orang beriman ni tuan-tuan, macam saya sebut tadi, bila dia dah dapat kemanisan iman, imannya akan bertambah. Sebab apa? Ujian yang masuk pada diri dia. Bila ujian masuk, maka dia kembali kepada Allah, maka ujiannya bertambah. Imannya bertambah sebab ujian masuk. Ujian masuk, dia ingat Allah, maka iman bertambah. Bila iman bertambah, apa dia buat? Dia menambah amal. Jadi Allah pun sebut, man amila saliha, dalam surah An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, sama ada lelaki ataupun perempuan, wahwa mu'min, dalam keadaan dia beriman. Maknanya dia tengah betul-betul beriman ni. Muslim ramai, Islam ni ramai. Tapi orang beriman dia akan buat ibadat betul-betul. Kalau Muslim buat ibadat juga. Ramai yang Muslim dia buat ibadat bukan sebab dia beriman. Dia buat ibadat for something. Dia buat kerja yang tak apa betul lah. Kita kata kerjanya bercampur-campur dengan benda yang baik, dengan haram semua bercampur. Maka dia buat amal. Apa amal dia buat? Bagi makan anak yatim. Dia bagi makan anak yatim tu sebab keimanan ke? Macam mana pula keimanan dalam keadaan duitnya duit haram? Jadi dia buat ni sebagai orang Muslim, bagi makan anak yatim. Orang bukan Islam pun bagi makan anak yatim. Tapi orang yang betul-betul beriman, dia bagi makan anak yatim daripada sumber yang halal, bukan sumber yang haram, dengan harapan boleh cuci dosa dia. Ramai orang beranggapan macam tu. Tak apa kita buat benda macam ni, kita rasuah ke, kita apa ke, tak apa, nanti kita bayar zakat, tak apa, nanti kita sedekah. Apa kebaikan yang dibuat itu bukan kerana dia beriman. Ini salah fahamnya. Orang beriman ni dia buat purpose itu kerana Allah, bukan kerana nak cuci dosa dan sebagainya. Muslimin yang dirahmati Allah, Allah sebut dalam ayat surah An-Nahl, barang siapa yang buat amal soleh, sama ada lelaki atau perempuan, wahwa mu'min, dia buat betul-betul dan kerana beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia dan juga di akhirat. Walanajziyannahum ajrahum, dan sesungguhnya kami akan beri kepada mereka balasan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Jadi maksud hayatan thayyibah itu kat tuan-tuan apa dia? Kebahagiaan, ketenangan. Sekali lagi tuan-tuan, sebagai penutup, Tuhan beri ujian, dan kerana ujian itu kita tertekan dan kita kembali kepada Allah, kembali kepada iman, maka ujian itu akan menambah iman. Bila iman bertambah, maka dia akan menambah amal. Bila menambah amal, daripada situlah akan memberikan kebahagiaan kepada dia. Sebab dia buat amal tu kerana beriman. Dia buat amal kerana dengan penuh keimanan, penuh keikhlasan, penuh ketundukan, penuh kesedaran, penuh penyesalan. Maka dia akan rasa semua benda tu. Dan perkara-perkara macam ni kadang-kadang tak dapat bagi orang yang tengah senang lenang. Tapi bagi orang yang dah melalui fasa kesusahan, tiba-tiba dia senang, dan senang itu menyebabkan dia makin dekat dengan Allah, maka orang macam ni lagilah bertambah kemanisan dia. Dulu dia bersedekah sikit, sekarang dia kaya, dia bagi banyak sedekah, lagi kaya dia, maka dia pun lagi banyak sedekah, lagi banyak amal dan sebagainya. Alhamdulillah. Maka itu adalah yang terbaik, berbanding orang yang ingat Allah ketika susah saja. Orang yang ingat Allah ketika susah itu normal. Yang peliknya ketika susah pun tak ingat Allah. Orang yang ingat Allah ketika senang, itu juga adalah perkara yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kesenangan biasanya akan melalaikan, tapi oleh kerana dia ingat kepada Allah ketika dia senang ataupun ketika dia susah, maka itulah yang memberikan kebahagiaan dunia dan juga akhirat kepada dia. Muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan perbincangan kita pada malam ni memberikan motivasi kepada kita dalam apa jua perkara yang berlaku dalam hidup. Saya yakin apa sahaja yang kita cuba aspek dalam hidup kita, kadang-kadang tak seperti yang kita sangka. Banyak benda yang kita plan tak menjadi. Ada pula orang yang dengki, ada pula orang yang tak suka. Mungkin ada tekanan-tekanan peribadi dalam keluarga dan sebagainya. Maka kita kembalilah kepada agama, kembalilah kepada iman, kembalilah kepada amal, kembalilah kepada Tuhan.
InsyaAllah kita akan dapat kembali ketenangan. InsyaAllah, dan dengan ketenangan itulah Tuhan akan ganti balik segala-galanya. InsyaAllah. Muslimin dan muslimat sekalian, saya rasa untuk malam ni kita berhenti kat situ dulu. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah ada rezeki kita sambung lagi. InsyaAllah dalam tajuk yang seterusnya kita akan sambung nanti, ambillah madu tapi jangan rosakkan sarangnya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Minta maaf salah silap. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.